Sebagai sebuah negara, kita bermula sebagai negara yang kaya dan bertuah. Kita banyak hasil bumi mengalahkan negara-negara jiran yang lain. Saya pernah melawat 34 buah negara setakat ini seumur hidup saya. Malaysia adalah antara negara yang paling bertuah dan paling kaya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita ada kepelbagaian. Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India. Dalam keadaan Cina akan menjadi kuasa nombor 1 dunia, India menjadi ekonomi yang besar, Indonesia menjadi kuasa ekonomi sedunia. Kita satu-satunya negara di dunia ini yang boleh berkawan baik dan bersaudara dengan ketiga-tiga kuasa masa depan dunia ini. Kita ada sistem pendidikan yang kita banggakan. Kita melahirkan pakar-pakar, pimpinan yang dihormati di seluruh dunia. Dalam tahun 70-an, saya banyak habiskan masa bersembang dengan pesara-pesara tentera. Daripada pangkat yang paling tinggi kepada pangkat yang paling rendah. Dalam tahun 70-an, kita ada angkatan tentera yang cukup dibanggakan. Navy kita, tentera laut kita adalah antara yang paling baik, kapal yang paling moden berbanding dengan negara-negara lain. 70-an dahulu, kalau kita banding dengan Thailand, Burma, Indonesia, Filipina, gaji dan keselesaan rakyat kita adalah yang kedua paling baik di rantau ini hanya selepas Singapura. Saya sedari sekarang ekonomi kita bukan saja jatuh nombor 3, nombor 4. Kita sekarang berada di belakang Indonesia, kemudian Singapura, kemudian Taiwan, kemudian Filipina, kemudian Vietnam. Saya tak pasti berapa ramai orang di luar tahu bahawa secara rasminya dalam liga ekonomi di rantau ini, kita ni dah lama jatuh ke Division 2. Sebab tu Azmin boleh sembang. Dia kata dia bawa pelaburan dan sebagainya. Kalau kita tahu keadaan di luar, pelabur-pelabur pun dia tengok Malaysia, dia rasa Malaysia ini kelab liga nombor 2, Division 2. Dia lebih suka pergi ke Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Sebab tu saudara-saudari, tadi kita dengar kawan-kawan, bagi orang yang tidak tahu makroekonomi, mungkin mereka tak sedar. Orang yang duduk dalam kepompong pejabat-pejabat besar di Putrajaya, dia mungkin kata angka-angka ini menunjukkan kita mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi saudara-saudari tengok sendiri hari ini. Saudara Ikmal sebut, saudara Kak Salbiah beritahu. Kehidupan rakyat kita menjadi semakin susah. Anak-anak muda, kalau dia bersusah payah daripada muda pun, cemerlang di sekolah. Cemerlang di sekolah menengah, masuk universiti, belum tentu hidup dia akan lebih baik. Kalau belajar pun dia tidak dapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan. Kalau dia berniaga, kais pagi, makan pagi. Anak-anak muda kita, kalau tengok di Lembah Kelang, saya tak tahu yang lain. Saya ada lebih kurang 130 orang pekerja yang semua muda-muda, umur 25-26. Satu perkara yang saya tengok cukup berbeza dengan generasi saya 20 tahun lebih. Saya dulu umur 25 tahun sudah beli rumah. Dah tak menyewa. Saya tengok anak-anak muda sekarang umur 25, 26, walaupun kerja baik, hampir semuanya akan tinggal dengan ibu bapa. Sebab mereka tak mampu untuk menyewa, apatah lagi untuk membeli sebuah kediaman, saudara-saudari.